Aduh. Hah? Hah? Macam sesak nafas aku baca artikel ni. Aduh. Seorang ibu yang menyangkakan anak dia hilang selama 24 tahun, rupa-rupanya selama ini hanya berada 6 meter di bawah telapak kakinya. Dan telah melahirkan 7 orang anak. 7 orang anak yang tak tahu nak cakap apa, yang merupakan sepatutnya cucunya, tapi dalam masa yang sama juga merangkap anak tirinya. Macam mana tu? Sang ibu yang sudah tua ni jatuh pengsan ketika dia mengetahui kebenaran itu. Bukan saja ibu dia ni, aku yang baca ni pun dah sesak nafas. Suaminya itu tak layak digelar seorang ayah. Lelaki itu bukan manusia, tetapi seekor raksasa. Hai semua, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, klik. Kali ni aku nak share dengan korang tentang kisah seorang wanita bernama Elizabeth Fraser yang telah menjadi mangsa kekejaman ayahnya sendiri. Sebelum kita teruskan, apa kata korang tekan dulu butang subscribe. Subscribe itu percuma, tak makan data, tak makan duit, kecuali korang buka video. Sama macam korang buka video orang lain juga. Korang buka makanlah data, tak buka tak makanlah data korang tu. Memang betul-betul percuma. Okey, tapi sebenarnya tak payahlah berkira sangat kan. Okey, kalau kita pemurah, rezeki kita pun murah. Kalau kedekut, rezeki pun sempit. Okey, tapi aku tak berkiralah dengan korang kan. Kalau kata korang ni ada masalah kekurangan data dan tak dapat nak membuka video aku untuk mengikuti perkongsian aku ni, tak apa. Korang boleh tengok je dekat description dekat bawah ni. Okey, description tu macam mana? Nah, korang tekan je butang ni. Butang ini aku tunjuk ni. Tekan kat sini dan korang boleh tengok yang perkongsian yang aku buat ni ada ditulis dekat description ni. Yang ni memang 100% tak makan data korang kan. Kalau korang tak cukup data untuk buka video lah, tak mengapalah, aku bagi korang sebab aku ni pemurah. Okey. Lepas tu satu lagi, aku punya channel ni aku share macam-macam perkara tau. So dari macam perkara isu-isu semasa, kisah seram, kisah misteri, ada juga resipi, lepas tu aktiviti harian dan macam-macam lah. So kalau korang nak tahu dan korang nak tengok mengikut mana yang korang suka atau yang korang minat, korang boleh pergi dekat playlist, sebab aku dah simpan dalam playlist yang berbeza-beza. Korang pergi kat playlist. Macam mana nak pergi playlist tu? Macam ni. Playlist ni tengok tak? Dekat atas ni playlist tu, tekan butang playlist tu, then kat sana korang akan tengok lah video tu aku dah asingkan mengikut kategori masing-masing. Korang pilih je lah mana korang suka. So korang dah faham kan dengan penjelasan itu tadi? Okey, kalau dah faham, kita let's go. Macam mana rasanya tu kan kalau kita ni kena kurung? Kita lah, aku dengan korang. Bayangkanlah kalau kita ni kena kurung dekat tempat yang gelap, sempit, tak ada fasiliti, tak selesa, tidur berlantaikan simen lebih teruk daripada penjara, 6 meter di bawah tanah. Macam mana lah tu ya? Dan tempoh pengurungan tu bukan sekejap tau, 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Ni orang kuarantin 14 hari je. Kuarantin COVID pun dah ada yang mental sampai buat vandalism sana sini. Tu pun duduk kat hotel mewah dengan segala fasiliti mewah pun dah tak tahan. Ini kan pula 24 tahun. Macam mana tu? Perkara ni berlaku kepada Elizabeth Fraser.
iaitu seorang warga Australia. Elizabeth Price lahir pada 8 April tahun 1966. Dia pernah diperkosa oleh ayahnya ketika umurnya 11 tahun. Namun dia tak berani nak bagi tahu kat sesiapa sebab ayahnya ni ialah seperti seorang diktator yang memang sangat berkuasa dan pendominasi keluarga. So dia dah kena perkosa dalam usia yang sementah itu. Namun dia hanya diam aja sebab dia tak berani nak buka mulut. Okey. Jadi setelah Elizabeth ni tamat persekolahan dasar dia lebih kurang pada umur dia 15 tahun. Kalau kita kat sini kira macam PMR lah, macam tu. Okey, penilaian menengah rendah. So selepas dia tamat pengajian dia menengah rendah itu pada umur 15 tahun, Elizabeth ni pun pergi mengikut kawan dia pergi ke bandar Vienna untuk menjadi pelayan restoran. Latihan menjadi pelayan restoran, dan selepas tu dia bekerja. Mungkin hasil pergaulan dengan kawan-kawan lah, akhirnya Elizabeth ni mungkin macam berani sikit lah untuk keluar daripada kepompong keluarganya, apalagi setelah apa yang dilakukan oleh ayahnya kepadanya ketika umur dia 11 tahun itu. Sebab itulah pada tahun 1943 Elizabeth ni pun melarikan diri bersama temannya kerana ingin berada jauh daripada ayahnya. Namun dia berjaya dijejaki polis 3 minggu kemudian. Dan bila dia dah berjaya ditemui polis, jadi polis pun tanya dia, "Elizabeth, kenapa kau melarikan diri daripada keluarga? Dan apakah puncanya sehingga kau ni sanggup nak melarikan diri daripada keluarga? Ada masalah apa?" Peluang inilah Elizabeth gunakan untuk menceritakan apa yang pernah berlaku kepadanya ketika usia dia 11 tahun tu. So dia bercerita kepada polis, "Aku pernah diperkosa ayahku ketika umur aku 11 tahun, tapi aku tak berani nak bagi tahu kat sesiapa." Walaupun Elizabeth ni dah bagi tahu kepada pihak polis pada ketika itu, tetapi tak ada sesiapa pun nak percayakan dia. Yalah, kan dia ni pernah melarikan diri macam tu sampai nak kena cari dengan pihak polis. Jadi siapa nak percayakan dia? Tapi walaupun macam tu, bukan bermakna pihak polis ni nak macam tak nak ambil kisah langsung. Walaupun mereka ni tak percayakan Elizabeth, tapi selepas tu mereka panggil juga si ayah Elizabeth ni, si Joseph, ayah si Elizabeth ni, dan bertanya, anak kau Elizabeth tu, dia ada bagi tahu dengan pihak kami tahu yang kau ni pernah memperkosa dia pada ketika umur dia 11 tahun. Jadi dia kata itulah punca sebab mengapa dia melarikan diri, sebab dia nak melarikan diri daripada ayahnya. Betul ke? Jadi pihak polis ni tanyalah si Joseph ni macam tu. Kau ingat Joseph nak mengaku? Yang polis tanya dia macam tu pun ingat nak mengaku. Lepas tu Joseph tu mesti cakap, mengarutlah si Elizabeth ni. Dia yang dah liar bergaul dengan teman-teman dia, siap buat fitnah lagi dekat ayah dia. Mana ada seorang ayah sanggup buat anak dia macam tu. Tu alasan Elizabeth lah tu, sebab dia nak dah pernah melarikan diri. Macam tu lah si Joseph ni menjawab pihak polis. Jadi okey, kes tu pun diam dan habis di situ. Tapi sebenarnya tak tamat bagi si Joseph ni. Of course lah dalam hati dia, kau Elizabeth, pandai-pandai kan malukan nama aku ni. Bapa engkau ni, tak bapa engkau, pandai-pandai kau malukan nama aku dekat pihak polis. Ceritakan apa yang pernah aku lakukan kepada engkau, siap kau lepas ni. Macam tu lah dia, si Joseph ni, dia macam berdendam lah dengan anaknya ni. Memang lelaki psycho lah kan. Tengah-tengah merakam pula adalah suara latar. Pintu tu buka, anak dara keluar. Gitulah. Okey, apa tadi? Joseph. Okey. Selepas si Elizabeth ni bercerita kepada pihak polis tentang ayah dia ni yang pernah memperkosa dia, Joseph ni tadi bengang tau. Joseph ni dia bengang. So dia memang merancang sesuatu. Okey, sebenarnya macam ni. Selepas dia memperkosa Elizabeth tu pada usia Elizabeth tu 11 tahun tu,
dia merancang, dia lepas tu dia pun macam mengubah suai lah ruang bawah tanah yang ruang tempat dia pertama kali lah memperkosa si Elizabeth ni tu. So iaitu pada tahun 1978 selepas peristiwa tu, si Joseph ni pun mengubah suai dia ruangan bawah tanah tu. Sepatutnya tempat ruangan bawah tanah tu sepatutnya tempat dia kerja, memang ruang kerja dia. So tapi tak tahulah selepas dia memang ada perancangan atau niat jahat macam ni, so dia ubah suai tempat tu. Aku tak tahulah apa yang ada dalam fikiran dia ni, ruang kerja dia ni. Sebab si Joseph ni kerja dia membuat pelan mesin dan peralatan elektronik yang akan dijualnya. Jadi ruangan kerja dia tu sebenarnya sempit lah dan tak mempunyai tingkap, dan kira-kira sedalam 6 meter di bawah tanah, di bawah daripada rumah dia lah. Rumah dia kat atas kan, jadi ruangan bawah tanah atau basement ni berada di bawah rumah dia lah. Okey, Joseph ni macam pandai kan untuk renovation elektrik macam ni semua. Sebab itulah kita kena berkenalan dengan dia tu. Berkenalan lah, macam nak berkenalan ke dengan Joseph ni. Aku pun tak ingin. Sebenarnya macam ni, nak tahu latar belakang dia macam mana sampai dia ada kemahiran untuk membuat benda macam ni lah. Joseph, ayah si Elizabeth ni, dilahirkan pada 9 April 1935, iaitu ketika zaman Perang Dunia Kedua. Ayah Joseph ni sebenarnya seorang askar dan dia memang selalu pergi untuk berperang lah. So akhirnya dia gugur di medan perang ketika Joseph ni berusia 4 tahun. Dan kemudian Joseph ni pun dibesarkan oleh ibunya. Ibunya ni memang kerap mendera si Joseph ni lah sebenarnya. Dan Joseph ni dikatakan berkahwin pada usia muda, iaitu pada umur dia 21 tahun, dan dengan seorang gadis yang bernama Rosemary, yang dikatakan juga masih muda lah pada ketika itu. Walaupun dia berkahwin pada usia yang muda, tapi Joseph ni sebenarnya sempat menghabiskan pendidikan tinggi di dalam bidang elektronik. Setelah tamat pengajian ni, dia pun bekerja dengan sebuah syarikat pembinaan dan besi. Macam itulah. Tapi Joseph ni macam tak pernah puas, walaupun dia mungkin memegang jawatan besar di syarikat tu, tapi dia macam tak pernah puas. So dia pun berhenti dan membuka perniagaan sendiri. Lepas dia membuka perniagaan sendiri ni lah, dia tu macam membina ruangan bawah tanah. So dia pun ni macam ada latar belakang macam dalam bidang pembinaan dan besi dengan elektrik. Ada pendidikan elektrik, bekerja pula dekat syarikat pembinaan dan besi. Jadi package ni memang lengkap lah untuk dia buat renovation apa semua dekat rumah dia tu. Dan dengan latar belakang dan pendidikan inilah, dia telah mengubah suai rumahnya untuk dijadikan di rumah sewa. Dia ubah suai kepada beberapa unit untuk disewakan lah. Lepas tu dia pun membina ruangan bawah tanah untuk dijadikan ruang kerjanya. Pada awalnya ruang kerjanya. Tapi sebenarnya dekat ruangan inilah nanti tempat si Elizabeth ni akan menghabiskan suku abad hidupnya, dari usia remaja sampai ketua angkara si ayah ni. Jadi macam itulah kenapa si Joseph ni dia macam mahir lah untuk nak renovate sana sini. Nanti ada lagi macam mana dia boleh menyembunyikan si Elizabeth ni begitu lama. Kalau dilihatlah dari segi pendidikan dan kerjayanya, Joseph ni sebenarnya seorang pintar dan berjaya. Namun pada masa yang sama, pintar dan berjaya tu tak mencukupi, sebab dia ni pada masa yang sama mempunyai peribadi yang amat buruk dan mempunyai rekod jenayah. Berjaya pun tak guna kan, kalau peribadi kita ni tak elok, lepas tu banyak rekod jenayah pula. Joseph ni kan, dia pernah disabitkan kesalahan pada tahun 1967, iaitu dia mengancam seorang wanita dengan pisau, dan sempat lagi dah ancam diperkosanya lagi wanita tu. Lepas tu dia pun pernah dihukum selama 18 bulan kerana merogol seorang gadis muda di kota Austria. Kota Austria ke kota Vienna? Etika ni tulis Australia. Selain daripada tu, dia ni juga pernah
tangkap di atas percubaan perkosaan lain dan menayangkan tubuh bogelnya di depan wanita. Aduh, dia macam orang mental pula dia ni, macam buka baju tayang apa. Ish. Tak tahulah si Joseph ni, tak tahulah macam mana si Rosemary ni boleh pula berkenalan dengan si Joseph ni. Mungkin sebab dia ni cerdik ke, pandai cari duit ke, aku tak tahulah. Dia juga pernah dikaitkan dengan pembunuhan seorang gadis yang bernama Martina Post, P-O-S-C-H, Post. Susahlah nak sebut nama Mak Saleh ni. Pada tahun 1986. So, mayat gadis tu dijumpai di danau Monses Salzburg yang berhampiran dengan restoran dan hotel milik si Joseph ni. Gadis itu dipercayai telah diperkosa sebelum dibunuh. Wah, banyak jugalah kes jenayah si Joseph ni sebenarnya. Macam mana lah bini dia ni boleh je diam, tutup mulut, tahan je. Namun begitulah, walaupun dia ni banyak kes jenayah macam tu kan, tapi menurut undang-undang negara Austria tahu, bukan Australia, tak sama, AUSTRIA. Menurut undang-undang negara itu, kesemua rekod jenayah akan dihapuskan apabila seseorang itu sudah mencecah usia 55 tahun. Hai, bertualah si Joseph ni. Selepas umur dia 55 tahun tu, semua rekod dia pun jenayah dia dihapuskan. So maknanya memang tak ada rekod lah. Kira dia dah bersih dah ni. Anak sendiri ditawan oleh ayah sendiri dalam rumah sendiri. Korang ingat tak? Tadi si Elizabeth ni pernah bercerita dekat pihak polis yang ayah dia ni pernah memperkosa dia. Korang ingat tak? Tadi aku ada cakap si Joseph ni dah mula merenovasi bawah rumah dia tu dan dia dah mula merancang sesuatu. Joseph ni sebenarnya dah bengang dengan Elizabeth ni bila dia dipanggil pihak polis dan ditanya betul tak betul dia ni pernah buat benda tak senonoh tu dekat anak dia. Di situlah dia mula berdendam. Di ruangan kerja di bawah tanah tu, yang tempat pertama kali dia memperkosa Elizabeth itu, ketika Elizabeth berusia 11 tahun tu, di situlah dia telah merancang sesuatu. Okay. Sebuah ruangan yang amat sempit berada 6 meter di bawah tanah. Tidak ada tingkap, tapi disediakan dengan bekalan elektrik lah, dan dipasang kod rahsia pada pintu utama yang berukuran lebih kurang 1.05 meter. Alamak, pendek je tu. Ayuh, macam mana orang nak masuk kat sana pun tak tahulah macam mana. Dan pintu rahsia, okey. Kenapa pintu tu rahsia? Sebab pintu tu disorokkan di bawah almari tempat dia menyimpan peralatan untuk dia, perkara-perkara peralatan untuk kerjanya lah. Jadi memang tak ada sesiapa pun tahu pintu rahsia tu. Lagipun si Joseph ni kan, dia tak benarkan sesiapa pun masuk ke ruangan bawah tanah tu. Jadi orang tak tahulah, dia seorang je yang tahu. Pada tahun 1984, Joseph ni pun berpura-pura meminta bantuan Elizabeth ni untuk membantu dia memasang pintu di ruang bawah tanah tersebut. Kalau kau orang kan di tempat Elizabeth, bila ayah kau panggil kau pergi ke ruang bawah tanah di mana pertama kali dia pernah memperkosa kau tu, macam mana lah perasaan dalam hati kau? Mesti dap-dup. Nak kata tak nak, kau takut. Ayah kau ni kan pendominasi, diktator. Nak kata nak pun kau takut. Ialah kau pun nak lari nanti kena kejar lagi. Dia macam Elizabeth ni dap-dup takut, tapi dia pun tak berani nak melawan. Ada dia gangguan biasalah kan. Apa dia? Sabar dulu. Aduh, sekejap lah korang. Okey, kat mana kita tadi? Ada gangguan ni macam tu. Selalu bila start rakaman je mesti ada gangguan. Kalau kita tak rakaman, okey je. Macam itulah cabaran kan. Okay. Okey. Si Joseph ni
pergi panggil si Elizabeth ni. Tolong dia, kononnya tolong dia pasang pintu kat ruangan bawah ni. Atau satu lagi. Apa dia nak keluar-keluar lah. Biarkanlah bunyi pintu tu jadi latar. Nak keluar je kat sini. Anak darah aku. Betul lah. Bila aku cerita pasal ke Elizabeth ni, terbayang lah kan, sebab lebih kurang kalau dikira umur dia masa ni, si Elizabeth lebih kurang sebaya lah dengan umur anak dara aku. Tapi anak dara aku ni takkan nak keluarkan, takkan nak tayang muka dia. Dia tak tahulah, dia ni sekretif. Gitu. Okay. Tergendala. Kat mana kita tadi? Okey, si Joseph ni pun meminta pertolongan si Elizabeth ni untuk menolong dia memasang pintu di ruang rahsia tersebut. Dengan segala macam perasaan takut, berdebar apa semua, takut benda akan berulang sekali lagi. Mau tak mau si Elizabeth ni turunlah juga. Turun ke bawah tanah tu. Jadi si Joseph ni pun memasang engsel tombol kod pada pintu tu. Aku pun tak berapa tahu sangat lah, sebab dikatakannya menolongnya memasang pintu. Okey, setelah pintu itu dipasang dan setelah engsel tu siap, dia buatnya semua, si Joseph ni pun menghayunkan pintu itu sehingga badan tubuh Elizabeth ni tertolak ke dalam. So bila tubuh Elizabeth ni dah tertolak ke dalam dan Elizabeth ni pun jatuh, tanpa berlengah si Joseph ni terus mengambil tuala basah yang telah disapukan dengan ubat bius, lalu menekup muka si Elizabeth ni sehingga Elizabeth ni pengsan. Ya Allah, kejamnya. Dia yang sendiri yang menculik anak dia. Sakit hati tau kalau nak sakit. Selepas itu dia pun mengunci Elizabeth di dalam ruangan itu. Dan lepas tu Joseph pun baliklah ke atas, berpura-pura tak ada apa-apa berlaku.